Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Sekarang jam, Ustazah mohon maaf, dekat pukul 10 ya? Ya, betul ni? Oh, Masya Allah, sudah menghampiri jam 10 malam. Ustazah pun perlu balik ke Seremban. Mungkin kalau bertolak dalam 10.30 sampailah dalam 11.30 macam tu. Maksudnya hampir pukul 12 malam. Jadi insya-Allah mudah-mudahan Ustazah pun perlu pergi ke Bandung pada 2 tersebut dah pula. Bukan tempat yang sebenar. Macam bukan nama yang sebenar macam itulah. Okey, pukul 2 pagi. Okey, subhanallah. Atau urusan universiti dan sebagainya, masya-Allah. Okey, Ustazah. Apa ni? Sebenarnya saya dapat, Ustazah sendiri dapat sangat banyak ilmu daripada perkongsian Ustazah Hafizah. Sebenarnya walaupun kita dengar benda yang sama, tapi masing-masing akan dapat benda yang berbeza berdasarkan insya-Allah kefahaman yang Allah berikan yang berbeza. Namun mudah-mudahan kita semua dapat kebaikan, dapat manfaat, dapat ilmu daripada perkongsian Ustazah tadi. Sangat mahal, kerana tulis banyak sangat poin-poin yang sangat baik. Allahu Akbar. Bila Ustazah cerita pasal Atuk dan Wan, maksudnya itu adalah mewakili ibu dan ayah Ustazah kan. Sebab bila saya sebut Atuk dan Wan adalah bagi anak-anak, itu adalah mak ayah Ustazah, pendidik yang sangat hebat. Ustazah juga tak boleh lari daripada menyebutkan tentang mak ayah Ustazah juga sedikit insya-Allah. Ketika kecil Ustazah pun ada drama-drama yang pelik-pelik macam Ustazah tadi nak dipenagi dadah lah kan. Ustazah pernah sini sikit. Satu ketika masa tu tak pandai membaca sangat. Kenapa tak pandai membaca sangat ya? Sebenarnya tak ingat, tapi ceritanya macam ni Ustazah. Adalah kita kan dapat biasanya resit ataupun bayaran klinik ke, tapi kita tahu itu nama kita, Asma binti Harun. Tapi kita tak tahu isi kandungan tu, tahunya ejaan nama kita saja. Masa tu bila Ustazah buka je, Ustazah pun akan buat-buat menangis. Ustazah pun akan lipat, Ustazah simpan bawah peti. Peti dulu rendah-rendah je. Kononnya Ustazah baca surat penyerahan Ustazah ni anak angkat. Kononnya sebab terpengaruh drama TV masa tu. Ustazah tengok ada satu drama, ada seorang budak-budak, selalu mak dia tak sayang, ayah dia tak sayang. Jadi lama-lama akhirnya dia jumpa satu surat, rupanya dia anak angkat, dia bukan anak sebenar. Faham tak? Jadi Ustazah ni kan, Ustazah berdrama. Sungguh memang kaki drama, suka berkhayal. Masa tu Ustazah kan, bila kena marah je, bila kena suruh kerja banyak-banyak je ke, Ustazah akanlah buat macam ada drama. Kalau ada muzik belakang latar, muzik sedih, Ustazah akan berjalan perlahan pergi dekat peti ais. Ustazah selak, Ustazah pun buka, rupanya aku anak angkat. Macam tu lah. Berlangsung lama sangat. Ustazah duduk kata aku anak angkat, aku anak angkat. Kan biasa kita, kalau rasa mak ayah tak sayang, rasa kita anak angkat, betul kan? Anak tiri macam tu lah. Sampai ketika Ustazah pandai baca, oh ini resit lah, bukan anak angkat. Ini resit macam saya tak ingat, mungkin klinik macam tu lah kan, bayaran apa semua. Allahu Akbar. Kenapa drama itu muncul? Sebenarnya kadang-kadang Ustazah nak bagi tahu anak-anak, kita mungkin kadang-kadang rasa mak ayah kita tak sayang kita. Lebih sayang kakak, lebih sayang adik, lebih sayang abang contohnya. Ini di antara konflik yang biasa berlaku kepada anak-anak, remaja dan sebagainya. Tapi sebenarnya cara ibu ayah menunjukkan kasih sayang kepada setiap anak berbeza. Macam Ustazah Hafizah cerita tadi itulah, atas sebab Ustazah sakit dan sebagainya. Berbeza setiap anak takkan sama, sebab setiap anak berbeza karakter, berbeza perangai, berbeza macam-macam. Jadi mustahil seorang ibu ayah menunjukkan sama rata semua. Sedangkan Allah ciptakan manusia mesti berbeza. Kemudian apa yang Ustazah nak cerita, ketika Ustazah membesar, Ustazah macam Ustazah rasa Ustazah selalu diberi kerja rumah yang banyak. Anak yang kedua, kadang kita rasa mungkin anak kakak mungkin kadang manja sikit, padahal dia buat kerja banyak juga. Jadi kita rasa sampai satu hari pernah orang datang rumah,
Kita angkat air, kita buat air, kita bancuh air, lepas tu kita angkat. Lepas tu masa tu baru darjah berapa tapi dah pandai. Darjah 2 dah pandai. Buat air, angkat, boleh tetamu. Sampai ketika tetamu cakap macam ni, "Dek, dah lama ke kerja sini?" Faham tak? Tetamu tanya ustazah, "Dek, dah lama ke kerja sini?" Ustazah tenganga. "Tak, saya bukan kerja sini." "Habis tu kamu?" "Saya anak orang rumah ni." Sedih tu orang ingat kita orang gaji. Sebab nampak kita buat kerja tak berhenti. Pandai angkat air, buat itu, buat ini, apa semua. Kita kata, orang tu sampai ingat kita orang gaji lah, "Dek, dah lama ke kerja?" Ingat kot lah kan. Lagi menambah-nambah rasa, "Kebetul aku ni anak angkat." Drama bersambung kembali. Allahu Akbar. Tapi ustazah nak cerita, subhanallah, bila kita diasuh dan dididik buat kerja rumah daripada kecil, kita jadi mahir. Kerja rumah bukan perkara yang susah, bukan perkara yang beban bagi kita. Bila sekolah menengah masuk duduk asrama, hujung minggu, masa tu lah ustazah rasa, oh terima kasihlah mak selalu latih buat kerja rumah. Mak suruh buat itu, suruh buat ni, sampai kita mahir, sampai kita sekejap, sejam boleh settle. Bila masuk asrama, hujung minggu, berapa orang kawan, "Asma, lepas ni almari saya, lepas ni almari saya." Tahu tak dia orang suruh buat apa? Kemas almari dia orang. Ada pelajar, kawan-kawan ustazah, tak reti lipat kain. Bila buka je, bubu jatuh kain. Dia sumbat-sumbat, dia tutup. Ada tak macam tu kat sini? Ada tak? Kita tak tahu. Subhanallah, kita kalau almari di asrama, tingkat atas kita buat hiasan. Kita ada letak susun bedak cantik, letak gambar keluarga apa semua. Tingkat 2 apa pula, diorang selalu buka almari. "Asma, kemasnya almari awak, macam mana awak susun kemas?" Susun cantik, elok, duduk tegak apa, lipat kain sama. Kita tengok dia lipat besar kecil, besar kecil. Macam mana saiz yang berbeza boleh saiz yang sama? Ustazah rasa bersyukur sangat. Ini adalah hasil didikan mak ustazah yang sangat teliti. Kalau susun pinggan tu kecil, besar, 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 sama semua, kena semua tersusun. Masa dulu, masa kita kecil, kita rasa leceh, macam menyusahkan, macam sekian-sekian pendidikan. Bila di meja makan, kami ni diajar tertib di meja makan macam mana. Okey, lauk sekian cara susun, sekian, lepas tu ambil. Kalau ada tumpah satu titik pun mak akan nampak. Kenapa tu? Maksudnya tak boleh ada bertitik tu. Kena lepas tu lauk tak dibenarkan ambil banyak. Kuah mesti tempat kawasan nak makan saja. Makan, nak ambil, baru letak pula kawasan yang kedua. Lauk supaya kalaulah kita tak habis, lauk tak membazir, nasi yang tak terkena kuah tu boleh simpan balik. Masa di meja makan, memang diajar bagaimana tertib, duduk tegak. Kaki kadang tu ni kan, mak tegur, kaki. Maksudnya gedik-gedik tu tak dibenarkan. Bercakap, baca doa, macam mana, wajib ambil sayur. Kalau sayur tak ada atas meja, kena tunggu sampai balik beli sayur. Adik ke, abang, adik lelaki ke, ayah ke, mesti ada hidangan yang cukup. Adalah beberapa adab yang ustazah belajar hari ini. Rupanya bila kita beradab di meja makan, depan rizki Allah, kita juga akan beradab di tempat-tempat yang lain. Allahu Akbar. Sebab itu, ada 3 waktu yang Nabi selalu mendidik para sahabat. Pertama, ketika di meja makan ataupun di tempat makan. Rasulullah bukan makan di meja makan, tapi banyak kisah Rasulullah dengan para sahabat ketika berhadapan dengan hidangan. Kalau kita baca kitab Riyadhus Salihin, ada satu bab adab makan. Banyak cerita Rasulullah dengan sahabat berkisah tentang adab makan. Nabi pernah ada orang hulurkan tangan, Nabi pegang. Nabi kata, sesungguhnya aku sedang memegang tangan syaitan. Nabi kata macam tu. Tapi Nabi pegang tangan orang lah. Sebab apa? Orang itu dia lapar, dia cepat-cepat, dia tak baca bismillah. Lalu Nabi sebut, sesungguhnya syaitan akan masuk ke dalam satu hidangan melalui orang yang tidak baca bismillah. Walaupun mungkin yang duduk dalam hidangan tu 7 orang, 6 orang baca, tapi seorang tak baca, maka syaitan tetap akan masuk melalui orang tersebut. Maksudnya banyak cerita Nabi mendidik ketika di tempat makan di depan hidangan. Yang kedua, Nabi banyak menyampaikan nasihat di atas kenderaan.
Itu banyak kisah Nabi dengan sahabat, dengan Ibnu Abbas dan sebagainya, dengan Zaid bin Harisah, macam-macam sahabat Nabi. Yang ketiga, antara waktu yang bagus kita nasihat ataupun menerima nasihat adalah sebelum kita tidur. Yang itu selalu Aisyah, isteri Nabi, dapat teguran, dapat nasihat, dapat peringatan, yang mana Aisyah akan sampaikan melalui hadis Aisyah dan sebagainya. Allahu Akbar. Jadi Ustazah nak cerita, bila Ustazah duduk di asrama, Ustazah rasa, ya Allah, masa itulah Ustazah rasa berharganya segala didikan mak ayah. Ustazah nak bagi tahu anak-anak, apa pun lakaran kehidupan anak-anak hari ini, anak-anak rasa sedih ke, rasa duka cita ke, percayalah Allah sedang melentur, sedang membentuk anak-anak kehidupan yang hebat di masa hadapan. Kalau kita tengok pada sebatang pokok, akar itu adalah ujian demi ujian yang kita tempuh. Makin banyak ujian, makin kuat akar itu. Bila datanglah ribut ke apa ke ujian, dia tetap teguh. Tapi pujian pada sebatang pokok umpama seperti daun. Dia takkan kekal lama. Bila datang je ribut ataupun angin kuat, daun-daun itu akan berguguran. Siapa yang hidupnya bergantung kepada pujian, penghargaan, dia bergantung kepada perkara yang sangat rapuh. Tapi kalau kita ada ujian apa pun anak-anak, kawan-kawan dekat asrama ada yang pulaukan kita contoh, kawan-kawan dekat asrama ada suka ejek kita, kita rasa kita mungkin tak disayangi oleh guru apa pun ujian, percayalah Allah sedang membentuk jalan yang hebat untuk kamu. Sebab itu saya selalu pesan begini kepada pengejek ataupun membuli, duduk di mana-mana saja, asrama ke di sekolah, kamu sedang melakar kehidupan yang kelam. Dan kepada yang dibuli ataupun yang diejek, tapi kamu sabar dan kamu tidak pernah membalas, kamu sedang melakar kehidupan yang terang. Ustazah sendiri ketika kecil saya juga diejek, dibuli dan sebagainya. Tapi jangan sekali-kali membalas keburukan dengan keburukan. Allahu Akbar.